Okey, hari ni dia macam baca cerita lagi lah. Cerita tentang apakah itu istiqra'. Jadi serupa dengan hak sebelum ni, kita ada tengok adas lebih kurangnya contoh-contoh dia lah. Contoh-contoh istiqra' tu macam benda tu dia membolehkan kita menguji dia. Jadi ikut kita lah, kita nak uji setara mana tu boleh berlaku. Dia beri. Jadi contoh lain pula. Contoh lain pula dia kata contohnya bila kita nak tahu tahap keberkesanan kepanasan terhadap sesuatu bahan logam. Jadi sini tahap keberkesanan bahan logam terhadap kepanasan. Bila kita nak tahu waktu, maka innama namurru ala jami'il ma'dinan. Maknanya kita cuba satu persatu. Kita cuba satu persatu logam. Wahya ta'tina an tariqati tajribati ajwibataha. Logam-logam itu akan memberikan jawapannya kepada kita. Nahnu nakumu bitaqyid hazil ajwibati wa tasjiliha. Lalu kita mula mencatat dan menulis respon-respon dan jawapan mereka. Fa inna nahnu istaqsayna kullal ma'adin kana amaluna fi hadzal majal istiqra'an tamman. Kalau kita cuba kalau kita melakukan percubaan kepada semua logam, maknanya yang wujud, maka kajian kita dipanggil kajian sempurna ataupun lengkap. Kalau kita wa illa maknanya in nahnu la nastaqsi kullal ma'adin, maknanya gitu. Kalau kita tidak melakukan percubaan kepada semua logam, maknanya yang wujud, maka ia dipanggil istiqra' nakis. Ia dipanggil kajian tidak sempurna. Okay. Ataupun dengan istilahnya ialah istiqra' nakis. Jadi istiqra' tam dengan istiqra' nakis tu kita boleh nampak selalulah hak mana mudah, hak mana payah. Jadi istiqra' nakis tu mudah, istiqra' tam tu payah. Sebab kena buat kepada semua yang ada. Semua afrod-afrodnya yang ada. Okey. Kalau kita nak buat kajian terhadap bahan logam, kena cari semua bahan logam yang ada. Okay. Semua mineral-mineral yang ada tu lah. Okay. Summa ya'til fikru ba'da amaliyatil istiqra'. Jadi ini proses selepas daripada tu pula. Selepas daripada proses istiqra', proses kajian kita panggil itulah. Yuhawilu istinbat atau tafsirin lizawahir allati tusalu ilaiha wa qayyadaha. Kita mula membuat kesimpulan untuk menjelaskan, untuk mentafsirkan, untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang kita dapati
dari kajian yang kita catat. Gitu. Jadi dia ada beberapa istilah yang sentiasa digunakan di sini. Nombor satunya amaliyat. Amaliyat tu kita terjemah sebagai proses. Yuhawil maknanya apa dah? Berubah ataupun bertukar, berpindah kepada. Itu. Istinbat tu istinbat lah. Zawahir maknanya fenomena ataupun penampak ke tapi bunyi pelik pula. Maknanya kepada ni yang kita boleh nampak lah, yang kita boleh nampak daripada sesuatu benda. Jadi kita boleh juga panggil fenomena. Tu selalu ilaiha, sampai kepadanya. Sampai kepadanya tu maknanya yang kita temui, yang kita perolehi, yang kita sapa lah, yang kita sapa pengetahuan kita kepadanya, yang kita boleh tahu. Qayyadaha makna asalnya qaid, ikat. Tapi tidak makna ikat di sini, maknanya kita catik lah, kita catik. Dia apa dah ni? Supaya dengan ada kata-kata ulama masyhur tu lah. Maknanya apa dah ni? Ilmu ni supaya dengan binatang buah. Kita tidak boleh ikat dia, melainkan dengan tulis, melainkan dengan catik. Qaid dia ni ialah catik lah, tulis. Gitu. Kalau dengar saja boleh, tapi kena ingatan tu kuat lah. Kalau dia kena tulis. Jadi lepas daripada tu kita cuba buat kesimpulan terhadap apa yang kita nampak tu lah. Jadi wahaza tafsir yaduru fi falaki qawaninil ilali wal ma'lulat. Penjelasan ini dia berlegar-legar di sekitar undang-undang ilat ma'lul. Ada. Undang-undang ilat ma'lul ataupun sebab musabab ada lepas tu. Okey. Maknanya penjelasan yang kita nak cari daripada apa yang kita nampak tu boleh kita dapati ada pada kaitan sebab musabab. Boleh kita dapati daripada apa dia? Kaitan ilat ma'lul. Benda ni ilat, benda ni ma'lul. Gitu. Lepas tu summa yastakhrisu ma sabata ladaihi aw ma tarajjaha ladaihi min dawabitin wa qawaidin aw qawanin kulliyatin tata'allaqu bil majal allazi tattabi'u juz'iyyatuhu bi amaliyatil istiqra'. Kemudian dia ringkaskan. Okay. Kemudian dia ringkaskan apa yang dia telah pasti. Okay. Atau hampir yakin, rajih kepadanya. Ringkaskan boleh juga, ataupun kita kata jadikan lah, jadikan. Okay. Jadikan apa yang dia telah pasti sebagai kaedah-kaedah dan panduan-panduan umum. Okey. Ataupun undang-undang yang universal ataupun menyeluruh. Gitu. Undang-undang universal ataupun menyeluruh ni dia lagu ni. Kalau kita tengok sini dia ada beberapa istilah pula. Dawabit, qawaid dan qawanin. Okey. Dawabit dan qawaid dia lebih kurang sama dalam ni. Maknanya kaedah-kaedah lah. Kaedah-kaedah ataupun panduan-panduan ataupun cara-cara
cara-cara yang utama. Contohnya berkait dengan kaedah ni apa dia? Gini. Contohnya ialah kalau kita kata manusia tidak boleh menyelam di dalam laut dengan lama kerana manusia menggunakan paru-paru untuk bernafas. Okey. Jadi kita pun buat kesimpulan, maknanya apa dia? Manusia tidak sama dengan ikan. Ataupun kita kata ginilah, ni kesimpulan dia. Tukar dengan lain. Yang tukar dengan lain. Kalau qawanin kulliyah ammah pula, kita ambil lagu ni. Qawanin tu maknanya undang-undang yang lebih meyakinkan lagi lah. Yang lebih meyakinkan lagi. Contohnya, mamalia adalah spesies, bukan spesies ni panggil dia dah. Mamalia ni dia mempunyai tulang belakang. Jenis boleh juga jenis haiwan yang mempunyai tulang belakang. Lepas tu saraf tunjang. Ada lagi jantung. Lepas tu ada bulu. Lepas tu ada cuping telinga. Lepas tu ada kelenjar peluh. Lepas tu melahirkan, bernafas melalui paru-paru. Lepas tu berdarah panas. Okey. Ni adalah kajian yang telah dibuat terhadap haiwan-haiwan, pelbagai jenis haiwan, dan dia dapati haiwan ni boleh terbahagi kepada beberapa kategori. Antaranya ialah mamalia. Mamalia ni adalah beginilah, dengan apa ni, keputusan, kesimpulan yang dia boleh. Kesimpulan yang dia boleh ialah hak ni. Jadi dia waktu big satu kaedah, bukan kaedah lain, dia panggil undang-undang dah. Dia panggil konun dah ni. Konun tu maknanya dia meyakinkan nak lawan hak ni payah pula. Maknanya kena menafikan mamalia ni. Nak lawan konun tu kena lawan hak tu lah, benda yang umum lagu tu. Kalau tidak menyeluruh sangat, dia panggil kaedah ataupun dawabit. Gitu. Dawabit boleh juga. Jadi undang-undang universal yang menyeluruh tu maknanya serupa dengan mamalia saat ni tu lah. Mamalia saat ni. Kajian terhadap pelbagai jenis manusia, pelbagai jenis binatang. Lepas tu boleh lah kesimpulannya. Kesimpulannya ada jenis haiwan yang kita boleh panggil mamalia. Gitu lebih kurangnya. Kaedah-kaedah dan panduan umum tu contohnya macam apa dia? Ikan bernafas melalui insang. Sekiranya bahagian itu dibuang, maka dia tidak boleh bernafas. Okey. Ataupun ada juga kalau kita nak buat lagu lain, boleh kita kata otak adalah punca utama kehidupan. Sekiranya otak sesuatu dimusnahkan, maka tubuhnya juga akan mati. Okey. Jadi ni kita buat kesimpulan daripada saat ni lah. Kesimpulan saat ni. Cumanya yakin ke kita? Yakin tu yakin tahu mana pula? Bukan ada ke binatang yang tidak ada otak, ataupun kita kata
Otak dia tu jenis lagu lain. Gitu. Ataupun ada ikan yang tidak menggunakan isai ke lagu mana ke. Gitulah lebih kurangnya. Contoh lain lagi kita ambil. Gini. Ikan paus adalah mamalia. Maknanya ikan paus melahirkan dan tidak bertelur. Okey. Lebih kurang itulah. Jadi lebih kurang itu. Jadi benarnya nak baca tu jadi panjang pula. Nak hurai kod lain tu jadi panjang. Tak apalah. Maknanya kita buat ringkasan ataupun kita jadikan apa yang kita telah perolehi saat ni sebagai satu panduan, sebagai satu kaedah yang umum. Boleh kita kata ginilah. Kalau kita cocok sudu kepada kepada ni lubang elektrik, kita akan terkena renjatan elektrik. Gitu. Hak ni ialah daripada kita tengok ramai-ramai orang tu dalam cerita kartun pun lagu tu juga kata. Jadi kita pun macam okey ni bahaya. Gitu. Ataupun kalau kita jatuh tinggi kita akan mati lebih kurangnya. Gitulah lebih kurangnya. Kesimpulan yang kita boleh daripada apa yang kita nampak. Jadi tata'allaqu bil majal allati tataba'u juz'iyatahu bi, gitulah maknanya berkait dengan bidang-bidang yang dibuat kajian juz'inya menggunakan proses kajian. Okey. Majal tu maknanya bidang-bidang. Bidang kajian lah. Yang ittiba maknanya ikut. Tapi maknanya sini ialah kajian lah. Dikaji. Seolah-olahnya orang tu dia nak ikut. Ni kesal tapak kaki kepada dia. Dia pun ikutlah tu. Nak kaji lah bendanya. Lebih kurangnya. Ikutlah kita nak kaji dari sudut kepada dia. Kita nak kaji dari sudut mana. Kalau kita kaji dari sudut tu, maka sudut itulah yang kita bolehnya. Kita kaji dari sudut lain yang kita bolehnya. Kalau nak mudah, kaji belaka. Ataupun tulis belaka. Tulis belaka, kita boleh tengok dari pelbagai sudut. Okey. Seterusnya, jadi ni saat itu huraya dia lah. Huraya tambahan lagi. Istiqra' ini ialah tatabu'ul juz'iyati kullaha au ba'daha lil wusul ila hukmin amin yashmiluha jami'an. Mengkaji ataupun kajian terhadap tatabu' ni adalah masdar. Juz'iyati adalah mudhafun ilaih. Jadi di sini ialah idafat apa dia? Idafat masdar kepada ma'mul. Tatabu' tu maknanya kajian. Kajian yang dibuat oleh siapa dia? Siapa-siapalah. Pengkaji. Apa yang dia kaji? Juz'iyat. Okey. Jadi ni ialah idafat masdar kepada ma'mul dia. Idafat masdar kepada ma'mul dia. Ma'mul tu maknanya benda yang dikaji lah, atau benda yang dilakukan perbuatan masdar saat ni tu, yang sifat fa'il itu kepada dia. Okey. Tu dipanggil gitu. Apa ni dipanggil gini? Sebab sebagaimana kita tengok kajian kita terhadap perkataan dalam bahasa Arab ni, ada idafat biasa, ada idafat amil kepada ma'mul, ada idafat sifat kepada mausuf, ada idafat amil yang beramal kepada mausufnya, ada macam-macam lah jenisnya. Ni adalah jenis seperti ni. Jadi kajian terhadap keseluruhan juz'i atau sebahagian sahaja. Tujuannya
untuk mencapai satu hukum ataupun keputusan ataupun kaedah ataupun kita panggil panduan undang-undang yang umum dan universal, maknanya boleh pakai untuk berlaku, yang merangkumi kesemua juz'i-juz'inya, maknanya sesuatu yang dikaji saat ni tu. Okey. Jadi bila kita dapat hanya sebahagian sahaja, maknanya kita kaji tu sebahagian sahaja, kita buat keputusan untuk semua kita. Itulah matlamat dia. Sebab nak kaji berlaku tu payah. Contohnya, kalau kita cocok sudu kepada lubang elektrik, kenalah renjata elektrik itulah. Jadi nak teradi semua lubang ke tak cakap nak teradi belakang, kena sekali tu padalah. Gitu. Boleh faham lalu. Ataupun gitu juga macam contohnya bila kita tengok mamalia tu adalah yang laguni. Jadi nak cari belakang sesa tu tak perlulah. Tak perlu cari sesa. Ataupun kita kata ikan biasanya laguni. Jadi nak cek di belakang ikan ke tak mesti cek di belakang ikan. Kita boleh buat keputusan untuk semua hak lain-lain itulah. Okay. Ataupun contohnya hak lain-lain. Bahan logam saat ni itulah. Bahan logam saat ni. Ataupun apa dah ni? Nuhas, tembaga. Tembaga. Nuhas tu logam katanya. Nuhas tembaga sebenarnya. Jadi nuhas adalah tembaga. Contohnya untuk tembaga lah. Boleh ke gapa dia. Gitu. Jadi kajian terhadap keseluruhan ataupun sebahagian juz'i, kullaha semuanya ataupun sebahagiannya, untuk mencapai hukum yang umum yang merangkuminya juz'iyat saat itu keseluruhannya. Okey. Contohnya gini. Contohnya ada kedai baru buka. Dia jual nasi air. Kita pergi try sekali. Kita rasa sedap. Kita buat kesimpulan bahawa kalau kita datang semula lain kali, kita akan dapat makan nasi air yang sedap. Okey. Jadi macam mana mari kesimpulan ni? Sebabnya kita terang sekali. Terang sekali tu adakah kita terang semua setiap kali dia masuk tubik nasi air kita pun makan terasa. Masuk terasa sudu ke? Tak, kita tak terang setiap kali dia masuk untuk setiap makhluk yang dia bui pada setiap orang. Kita terang hak dia bui kepada kita saja. Okey, kita pun buat kesimpulan sedap. Jadi bila kesimpulan kita sedap, maknanya kalau kita mari semula kita akan boleh sedap jugalah lebih kurangnya. Contoh sebaliknya, kalau kita pergi makan sesuatu benda, kita pun berasa tak sedap. Kita pun kata semula tak semari dah, tak sedap. Okey. Maknanya kesimpulan yang kita buat tu hanya berdasarkan yang kita terang sekali. Okey, sekali tu semua ke? Tak. Juz'i. Kita terang sekali. Satu juz'i sahaja kita terang, kita buat kesimpulan untuk kesemuanya. Itulah istiqra' yang ringkah dan natural semula jadinya berlaku gitu. Boleh nampak ke tak contoh dia tu? Mengkaji juz'i, buat kesimpulan untuk kuli. Ustaz Yahya beri the link. Jadi rasanya setakat itulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Ada satu lagi ni ta'arif dia, intiqalul fikri minal hukmi ila al juz'i ila al hukmi ala al kulli allazi yadkhulul juz'i tahtahu. Lebih kurang itulah juga. Perpindahan minda dari hukum terhadap juz'i kepada hukum terhadap kulli, yang juz'i termasuk di bawah
kulli itu. Itulah. Setakat itulah dulu. Wallahu a'lam. Masih Ustaz.